untung, rugi, cabaran, dugaan tu wajib ada. Tapi bila kita dah betulkan mindset, kita akan, apa tujuan kita untuk betulkan mindset, sebab kita bila kita down, kita nak kita ni boleh bangun dengan cepat. Maksudnya tak adalah kata nak lama-lama menangis-nangis, nak layan perasaan tu, tak adalah. So kita bila dah jelas dengan tujuan kita dah pilih jalan ni, so kita kena hadap. Okay, lepas tu dalam bisnes ni personal kita saya sebagai usahawan lah, maksudnya dah 6 tahun. Kunci untuk kita lebih ke depan, satu, kena ingat mak bapak, ingat mak ayah kita. Kita berjaya hari ni mungkin dengan doa-doa mereka, kan? Kadang kita bila kita dah sibuk, kadang nak balik jumpa mak ke, nak telefon mak, kadang tak sempat. Tapi kita kena sempatkan juga. Sebab bagi saya tu kunci dia. Kunci dia kena macam happykan mak ayah apa semualah. So jangan nak kedekut dengan adik-beradik. Tu ni memang amalan saya lah. Kalau orang tanya memang tu je saya jawab. Sebab saya tak ada amalan yang pelik-pelik pun. Memang saya jenis yang aku makan, adik-adik aku kena makan. Aku ada, mak ayah aku pun kena ada, macam tu. So mungkin Allah bagi rezeki sebab kita ingat orang yang dekat dengan kita yang susah, kan. Gitulah. Tanpa mereka siapalah kita. Betul. Kadang kita fikir kita naik seorang-seorang, tapi sebenarnya doa mereka yang angkat kita sampai sini, kan. Kita tak tahu. Tapi gitulah. Dan pengalaman juga memang banyak bila kita maksudnya boleh duit bagi mak ayah dulu. Walaupun RM10 memang rezeki datang tak tahu dari mana. Mungkinlah memang tu memang amalan saya jugalah. Kalau yang jenis yang tanya-tanya memang tak ada amalan pelik-pelik. Memang macam tu lah. Memang saya dahulukan mak ayah. Walaupun saya bisnes, saya ada suami sekarang. So kalau suami nak buat apa-apa, walaupun ini bisnes saya, kan, tapi nak buat apa-apa memang saya akan rujuk dia. Memang walaupun tu cakap walaupun bisnes kita ni isteri. So kita ada tanggungjawab lagi sebagai isteri, so kena minta izin apa semua suami. Gitu juga saya ajar tim saya nak join tim ni, bagi tahu suami dulu. Sebab nanti kita akan sibuk. Kita akan mengadap phone 24 jam. Kita akan, kadang suami bercakap, kita macam sini lagi yang main telefon. So sebelum join tu korang kena minta restu lah. Restu mak ayah, restu suami, macam tu lah. Memahami lah, untuk memahami. Sebab nanti bila kita dah masuk dalam bisnes ni, kita akan sibuk. Lagi-lagi yang baru-baru nak start ni, yang jenis kita sendiri buat, layan WhatsApp pun kita, update pasal sale pun kita, packing pun kita, kan. Kadang-kadang tak sempat, kadang kita nak masak pun tak sempat. Memang saya dulu memang macam tu lah. Dulu macam kadang-kadang suami pun macam jalan-jalan juga. Tapi bila kita dah tunjuk result, kita dah, maksudnya kita buat tu bukan saja. Maksudnya dah kita buktikan kepada dia yang ni yang saya buat sebenarnya. Maka masa dalam setahun 2 ni je kita nak struggle. So sekarang alhamdulillah, walaupun tak hari-hari masak tapi bolehlah juga masak tu. Macam tu lah. So dia pun dah faham sekarang, kan, kerja. So yang sekarang ni pun dia juga yang tengah tolong jagakan anak kejap. Gitulah. Kita kena saling kita panggil merestui lah. Ada lagi Okay, so ada siapa-siapa ada soalan lagi? Soalan? Okay, so sebab kita nak tunjuk contoh dekat usahawan kita. Sekejap saya share dia punya contoh. Mana pula dia pergi? Okay, so nampak contoh? Nampak? Okay, so ni contoh magazine subjek usahawan yang kita akan buat lah. So nanti
ni contoh dia. Okay. So nanti dekat depan ni nanti kita akan minta gambar usahawan kita lah bersama dengan produk dia. So kita akan letak macam ni lah. Okay. Usahawan yang berjaya. So Sama-sama berjaya. InsyaAllah. sama berjaya. So nanti dia akan ada tajuk, tips dan eksklusif ni lebih kurang macam dia punya ni lah, nama founder lah. Maksudnya kat sini nama usahawan lah, nama Noh lah. Okay. Seterusnya kita punya content. Okay. Ni kita punya content lah. Apa-apa semua yang perlu kita isi dalam ni lah. Macam tadilah dia lebih pada soalan-soalan kita tadilah. Ni macam soalan-soalan lah kita letak kat sini. Ya. Okay, so yang seterusnya ni daripada pihak kumpulan kami lah. Yang gambar seorang-seorang nanti kita orang akan masukkan kat sini lah. Ni gambar bersama usahawan, kita tak ada secara face to face. So kita akan letak gambar online lah kat sini. Okey, boleh ke? Boleh lah, COVID. So yang ni kita akan letak gambar produk Mr. Science. Ni lebih kurang dia punya penerangan sikit lah berkenaan dengan produk. So yang ni kita produk ni kita homemade. So nanti kita akan ada lebih kurang proses manual lah kat sini. Kalau no ada nanti no WhatsApp lah gambar. Okey, boleh. So yang ni eksklusif ni gambar founder lah. Ni dia punya meet the founder. Macam no cakap tadi lah, family sebagai tulang belakang lah. Ni profile founder. Nanti profile usahawan lah kita letak kat sini. Ni kalau ada lab test ke apa atau yang ni No boleh bagi yang No pergi temu ramah dengan pihak televisyen, dengan pihak radio dan apa yang No masuk surat khabar tu nanti No boleh bagilah, kita akan masukkan kat sini. Okey. Ni secret yang tadilah, secret kejayaan usahawan lah. Okay, so yang ni kita akan letak gambar usahawan berserta dengan cabaran dia dalam bisnes. So cabaran tu lebih kurang macam yang Noh cakap tadi lah. Ada naik dan turun apa semua tu lah. Okay, ni yang gambar produk tadi lah. So nanti Noh boleh bagi gambar produk daripada design yang pertama sampai design yang terkini lah. InsyaAllah kita dah cari dulu. Boleh, tak ada hal. Dekat Facebook pun tak apa. Okay. So yang macam packaging lama dengan packaging baru tu pun boleh masuk je. Okey. Macam yang ni contoh ni dia memang banyak produk lah. So banyaklah kertas dia. Okay, so ni tip macam mana No bermula lah. Kita akan masukkan. Ni kejayaan dengan perhargaan. Betul, yang ni kalau ada kita akan masukkan lah. Kalau No bagi kita masukkan. Okey. Lepas tu yang ni kata apa ni? Orang panggil apa ni Am? Macam kerjasama. Kerjasama. Okay. So itu je lah. So ini contoh magazine yang kita akan buat lah. Okay. So nak tanya satu soalan lagi. Baru teringat. Untuk ejen-ejen yang kira macam ada potensi, ada reward tak untuk dia orang? Macam biasa bonus ke apa ke? Okey, sepanjang saya buat bisnes ni, memang saya tahu benda tu digalakkan lah. Maksudnya reward tu kadang masuk grup ni, okey kau buat sale banyak ni kau dapat reward. Okey kau buat sale banyak ni kau dapat reward. Tapi untuk
Saya personal memang saya tak galak. Maksudnya bukan tak galakkan, saya tak aim dia orang masuk grup tu untuk dapat reward. Tapi reward tu saya bagi. Cuma saya tak bagi, maksudnya saya tak tetapkan. Maksudnya, okey, bulan ni kau dapat contoh 1,000 botol lah, aku bagi loket emas. Tak. Saya memang tak amalkan macam tu. Sebab nanti saya takut dia orang buat sale dia orang jual terkejar-kejar untuk dapat reward je. So bila dia orang tak dapat, dia orang akan rasa down. Down tu memang dia orang, maksudnya benda tu lama kan. Bila dia orang down, dia punya down nak dapat sale ni, dia jadi penat. So memang saya akan bagi reward. Tengok kepada pencapaian juga sebenarnya. Cuma saya tak war-warkan. Maksudnya saya akan surprise. Gitu. Bulan ni, itulah saya tengok pencapaian. Kadang-kadang pencapaian tak dapat sale tinggi pun, saya tak ambil sangat yang sale tu. Saya tengok effort dia orang. Maksudnya, tengok dia orang hari-hari ada promo. Walaupun sale tu tak banyak, tapi hari-hari ada promo. So kita akan bagi ni sebagai tanda kegigihan upload pasal produk setiap hari. Gitulah. Memang kita ada yang kecil-kecil. Nampak tak ada wow pun sebenarnya, tapi benda tu dia akan bagi semangat yang lain macam sikit untuk tim. Macam dia orang macam, aku buat memang bagi dia buat tu, benda tu memang wajib. Maksudnya aku nak dapat sale memang aku nak buat. Tapi bila kita bagi sesuatu yang macam tu, dia rasa macam dihargai. Gitulah. So bila kadang kita bagi reward untuk capai target-target tu, maksudnya tu kerja dia orang kan. Betul lah, aku dapat lah sebab aku dah dapat target ni. So kita buat yang kecil, surprise macam tu, dia orang akan rasa macam wow macam tu. Itulah. So kadang-kadang dalam dia orang restock pun saya akan selit juga free gift, kata-kata tahniah apa semua tu kan. Memang dia punya cara tu cara yang biasa-biasa je, tak ada kata yang gah-gah pun, tapi benda tu dia tangkap dia punya emosi tu lah. Gitulah. Reward tu tak ada juga, tapi saya tak war-warkan lah target-target semua tu tak ada. So saya akan bagi reward tengok pada kegigihan dia orang. Kadang yang jenis yang ngajar tim kan untuk leader tu saya bagi juga. Tapi tak ada kata nak spesifik lah. Dapat ni, kau dapat ni, tak ada. Tapi reward tu tak ada, gitulah. Kesungguhan masing-masing. Maksudnya kita tengok masing-masing. Maksudnya kita sebagai HQ ni, kita sebagai mata-mata kita tengok kan. So maksudnya bila dia orang dapat hadiah macam macam gitulah. Dia tak tahu pun dia orang sebelum ni diperhati ke apa kan. So maksudnya bila dapat alhamdulillah HQ pun nampak aku punya kegigihan, gitulah lebih kurang. Okey. Apa Menarik. Ada lagi lain-lain? Pula. Tak ada. Yang. Tak ada. So ada soalan yang nak ditanya kepada usahawan kita sebelum kita tamatkan temu ramah, sebab lepas ni dah tak ada temu ramah dah. Lepas ni dah kena buat report dah. Tanyalah masa ni nak tanya. Ada yang terlintas-terlintas ke? Bukan senang nak jumpa usahawan ni, walaupun jauh di mata, dekat di telefon. Tapi sangat bermakna. Puan, saya baru teringat tadi selain menggunakan bisnes untuk media sosial macam Facebook ataupun sebagainya lah, WhatsApp, Puan ada ke guna untuk buka booth ke, buka meja ke? Okey, untuk macam ataupun Okey, macam saya cakap tadi, starter saya memang saya ni jenis yang agak pemalu. Maksudnya nak berdepan-depan dengan orang tu memang bukan saya. Kadang memang bukan saya. Saya jenis yang, contohlah sekarang kalau cakap, tengok tu, kau jual lah kat dia. Tapi memang tak boleh nak buka mulut. Memang tak boleh. Tak boleh kadang nak kata nak menjual ni face to face. Tu sebab tu kalau orang datang jual kat saya,
ambil lah kak, benda ni kalau saya bagi ni, memang saya akan ambil. Tu sebab saya tak boleh nak face to face. Memang macam tu. So, saya memang start dengan online. Tapi sekarang kita dah banyak tarik butik-butik. Maksudnya butik-butik yang jual tudung lah. Tu untuk offline. Okay, so kita tarik yang jual tudung. So memang benda ni dia berkait rapat. Tudung dan juga spray tudung ni memang sangat-sangat berkait. So kita dah boleh masuk butik Nelofa, kita dah boleh masuk butik-butik bawal yang apa nama tu. Tapi ni tim saya lah. Maksudnya saya ajar dia orang. Okey, nak target kita butik-butik tudung, kedai-kedai tudung. So korang carilah area-area berdekatan tu yang boleh korang supply stock. So walaupun di bawah saya tak adalah kata nak banyak sangat saya yang handle, tapi di bawah tim saya tu memang ramai. Memang dah banyak kedai-kedai tudung yang dia orang supply. Nelofa lah kebanyakannya Nelofa. Macam tu lah. Nelofa besar tu. Kan dia banyak kios kan. So memang kebanyakannya kadang tudung yang mahal-mahal ni, kain dia memang sangat lembut. So memang diperlukan benda ni. Kadang yang bawah RM10 tu tak guna pun benda macam ni. Tapi yang brand-brand besar kadang-kadang yang kain dia agak lembut. Di kain yang jenis yang satin yang grade AA tu dia punya kita sentuh pun memang lembut. So lembut dekat tangan, lembut juga dekat sini. So memang dia orang memang akan carilah yang nak mengeraskan tudung tu. Supaya dia orang pakai tudung tu senang kan. Itulah. So untuk yang soalan tadi saya boleh jawab, sekarang kita dah ada offline lah. Walaupun bukan di pihak saya tapi di pihak tim-tim. Ada yang juga yang buka booth, macam tu lah. Memang sekarang kita dah ada lah. Cuma dari saya, dia personal ni memang tak ada. Memang kita tak buat, cuma kita ajar dia orang. Maksudnya yang tak boleh online, kadang yang jenis yang berusia sikit ni kadang, Fik, saya tak reti lah nak buat ayat tu, tak reti nak buat ayat ni kan, nak menjual dekat apa. Betul. So, saya cakap apa yang Kak boleh. Kak tak apa, kadang akak guna orang tanya, akak pun cakap-cakap. So akak boleh offline. So bila offline, akak buka lah booth ke kan. Kadang-kadang cari-cari tudung. So kita cungkil dia punya kita panggil kelebihan kan. So kalau akak tu kelebihan akak untuk bercakap-cakap. Maksudnya boleh jumpa orang, so buat offline. Buka booth ke, jual kat pasar ke, macam tu lah. Yelah orang perempuan ni kan dia memastikan pakaian kan, kekemasan. So bila tengok tudung kau cantik lah, kau pakai ni. So bila seorang dah berjangkit, kadang dah boleh buka dropship dekat office tu. Gitulah. Yelah. Kuasa mulut. Kuasa mulut. Okay, so ni kita nak share satu lagi. Yang ni kita ambil okay, so ni yang kita ambil kata apa? No punya produk sebagai sebagai tajuk tugasan kumpulan lah. Okay. Ni dia punya iklan lah. Okay, so ini dia punya kelebihan menggunakan produk ni. Okay, so itu yang kita orang gunakan sebagai model lah. Kita orang gunakan sebagai model kajian lah. So kalau ada apa-apa pertanyaan nanti, takut apa tu kan, takut ada dealer-dealer ataupun dropship tanyalah kenapa tu tiba muncul benda ni dekat YouTube ke apa, tapi ini kita gunakan sebagai kajian usahawan berjaya lah. Tapi tak ada kata kita nak manipulate produk ni ke apa, tak ada. Ni memang kita dalam kajian usahawan berjaya. So produk ni kita gunakan sebagai produk kajian untuk subjek ni lah. So takut nanti ada dropship tanya, kenapa tiba-tiba muncul dalam YouTube benda ni. Sebab benda ni pun, video ni pun kita akan post dekat YouTube.
So nanti akan keluarlah benda-benda takut nanti ada dealer-dealer ataupun dropship yang bertanya lah. Kalau faham. Tak apa. Saya pun nak ucapkan terima kasih jugalah sebab memilih saya. Walaupun pengalaman tu insyaAllah boleh lah. Kan? Okay. Kadang kita tak perasan kita ada kelebihan, tapi mata orang yang memandang tu dia boleh nampak lebih kan, banyak kelebihan kat situ. Tu bila Abang Empu cakap jadi nak interview tu cakap bolehlah, tak apalah. Maksudnya adalah juga pengalaman yang boleh dicerita tu kan, walaupun tak adalah segah mana pun, tapi ni pun tips ni juga. Maksudnya nak berjaya kita kena ambil je. Maksudnya sebenarnya kita takut kan. So macam saya cakap dulu, saya takut nak berdepan-depan dengan orang ni. Tapi saya ambil benda ni sebagai cabaran. Tengok dah nak habis dah live ni kan. So okey lah. Okay. Ni pun boleh jadi inspirasi untuk orang lain juga kan. Mana tahu lepas-lepas ni. InsyaAllah. So ada apa-apa lagi soalan yang nak ditanya pada usahawan kita? Dah 3 kali klik video dah ni. 3 kali 40 minit dah 1 jam lebih dah. So ada apa-apa soalan? Sebab dekat sini ni masing-masing ada bisnes macam ni. Macam tu lah bila dah start cakap tu memang tak boleh nak berhenti. Itulah. Ya Sebab dekat sini ni masing-masing ada bisnes. Macam ni Syazwan dia ada bisnes car dealer dengan insurans. Yang ni Am dia ada bisnes menjahit baju, homemade juga. Yang ni Saifullah ni dia barbershop rumah ke rumah. Yang ni toke madu dan toke durian. Yang ni je tak ada bisnes, dah stop sekejap. Okay, so tak apa, semua boleh cuma kita ambil kan. Cuma kita semua good luck lah. InsyaAllah. Dalam bisnes ni memang dia ada halangan semua tu. So je. Pergi je. Sempuh je. InsyaAllah kat depan-depan tu, kita fikir kat depan-depan tu ada kejayaan. So jatuh bangun gitulah. Betul. Kalau tak ada jatuh bangun untung rugi tu bukan namanya usahawan tu. Asyik menang je. So kalau tak ada apa-apa soalan daripada member-member, so kita akhiri interview kita untuk malam ni. So masing-masing kena siapkan report lah, minggu depan dah nak kena hantar. So nanti yang lain-lain nanti kita dapatkan daripada Noh lah, macam gambar, lepas tu keratan akhbar apa semua. Nanti Noh WhatsApp dah. Okay. So nanti kita akan hantar link YouTube dekat Noh, nanti Noh boleh tengok lah dalam YouTube nanti. Okay. So, ada apa nak tanya? Tak ada? Bye. Okay, bye. Terima kasih. Okay, sama.